Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon bunga tiada berduri, izinkan saya perkenalkan diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 9 Februari 2023. Kerajaan kekal dengan keputusan tidak membenarkan pengeluaran wang simpanan dalam tabung kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menjelang pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu bagi mencari usaha mengurangkan beban tanpa memberi impak terhadap pemegang akaun ketika menghadapi hari persaraan nanti. Menurutnya, keutamaan kerajaan kini melibatkan penyelesaian isu asas termasuk keselesaan rakyat serta jaminan bekalan makanan di samping perbelanjaan pembangunan digital. Sebelum ini, kerajaan membenarkan pengeluaran khas KWSP daripada akaun 1 dan 2 melalui skim iLestari, iSina dan iCitra pada April 2020, Januari, Mac serta Ogos 2021. Kementerian Kesihatan KKM disarankan melihat keperluan fasiliti kesihatan di Selangor secara menyeluruh, terutamanya melibatkan masalah pesakit yang terpaksa menunggu lama di hospital untuk mendapatkan rawatan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah kemudahan peralatan terkini selain penambahan jumlah doktor serta jururawat di hospital juga membolehkan rakyat mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dalam pada itu, Sultan Sharafuddin turut berharap KKM lebih peka dengan sosiopolitik global dan mengambil inisiatif meningkatkan keselamatan bekalan perubatan kerana negara kini amat bergantung kepada produk farmasi yang diimport. Dalam memastikan pengurusan hospital berjalan lancar, baginda turut melihat pengurusan dan pemantauan fasiliti secara berkala dapat meningkatkan jangka hayat bangunan hospital selain memberi faedah berterusan kepada penduduk setempat. Inisiatif Menu Rahmah yang menawarkan makanan pada harga RM5 dan ke bawah mendapat sambutan baik khususnya mereka yang terbeban dengan kenaikan harga barang mentah kini. MMTV hari ini membuat tinjauan di Maidin USJ untuk melihat sendiri pandangan rakyat sejak usaha ini diperkenalkan. Dia RM5 tu dia lengkap sekali. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin untuk cukup nutrien. Membantu kepada rakyat kita sebab sekarang kita pun tahu kan dengan keadaan ekonomi yang sekarang ni dengan tekanan harga apa semua, Rahmah ni telah banyak membantu untuk kepada semua, terutamanya kepada macam mak saya lah yang macam golongan yang duduk rumah ni yang tak ada income, bergantung kepada duit pencen and all, sangat membantu. Sementara itu, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holding Berhad, Datuk Dr. Amir Ali berkata, penyediaan menu rahmah ini akan diteruskan sepanjang ia mendapat sambutan dan berkemungkinan tidak akan terjejas kerana kenaikan harga bahan mentah. Mengulas lanjut isu menu rahmah ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub turut menegaskan pelaksanaan inisiatif tersebut tidak melibatkan wang kerajaan, sebaliknya dilaksanakan dengan sepenuhnya komitmen daripada peniaga secara sukarela. Sangat menggalakkan sangat diperkenalkan lagi menu rahmah ni bukan hanya di Maidin. Mungkin inisiatif daripada Maidin ni permulaan lah, sebagai satu permulaan, bukan hanya Maidin, hanya dekat tempat lain juga pun kita kenalkan dengan menu rahmah ni. Sambutan peniadaan program menu rahmah ini dilihat agak memberangsangkan dan rata-rata masyarakat mengharapkan kerajaan untuk tetap mengekalkan langkah ini kerana ia bukan sahaja membantu mengurangkan beban rakyat, malah membantu dalam penjimatan pembelanjaan harian. Bagaimanapun isu kenaikan harga bahan mentah masih perlu dipertimbangkan, terutamanya pada musim perayaan nanti kerana ia boleh menjadi batu penghalang kepada peniaga untuk meneruskan usaha ini. Nur Syatilah melaporkan untuk MMTV. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan melantik 10 orang Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia termasuk Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat. Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan berkata Muhammad Nazri yang juga graduan Lincoln's Inn di United Kingdom dipilih kerana pengalaman luasnya sebagai anggota pentadbiran negara. Bekas ahli Parlimen Padang Rengas itu pernah dilantik sebagai Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, Menteri Pembangunan Perusahaan, Timbalan Menteri Kewangan dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Selain Nazri, antara yang turut menerima watikah pelantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Republik Indonesia, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein Said Hussein dan Duta Besar Malaysia ke Republik Filipina, Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony. Saya sayang awak. Abang! Abang! Baru sos Korea Adabi. Rasa sos pedas yang pasti memukau cita rasa anda. Ini baru betul-betul rasa Korea. Kita kembali lagi. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria membuat permohonan maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi Ipoh berhubung dakwaan bahawa Perdana Menteri mempunyai agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Peguam Anwar SN Nair berkata anak guamnya itu menerima permohonan maaf tersebut kerana dibuat atas niat yang baik untuk menyelesaikan perkara itu. Nair turut menjelaskan bahawa penyelesaian itu adalah sebagai tanda muhibah dan juga kenyataan yang dikeluarkan Razman ketika kempen PRU15 yang lalu adalah fitnah kepada ahli Parlimen Tambun tersebut. Pada 5 Disember yang lalu, saman itu telah dikeluarkan sejurus dakwaan adun semanggu tersebut yang mendakwa Anwar dalam sebuah ucapan kempennya menyebut bahawa beliau akan mempromosikan agenda LGBT, membenarkan perkahwinan sejenis dan menyokong agenda komunis jika menjadi Perdana Menteri. Seorang penyela syarikat keselamatan berdepan hukuman mati selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka atas pertuduhan mengedar dadah jenis heroin awal bulan ini. Tertuduh Muhammad Amali Matsuro, 36 tahun, didapati telah mengedar dadah jenis heroin dengan berat kasar 1.4 kilogram. Kesalahan tersebut dilakukan kira-kira pukul 9 malam di Jalan TU60 berhadapan Pangsapuri Seri Utama Air Keruh dalam daerah Melaka Tengah pada 2 Februari lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta sama. Mahkamah bagaimanapun menetapkan 14 Mac depan bagi sebutan semula kes. Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sedang meneliti keadaan puluhan tapak warisan sejarah berharga dunia di Turki dan Syria yang terjejas akibat gempa bumi kuat Isnin lalu. Ketua Pengarah UNESCO, Audrey Azoulay berkata pihaknya mengesan banyak tarikan pelancong dan monumen bersejarah termasuk tapak arkeologi terkenal iaitu Nemrut dak rosak teruk, malah ada yang runtuh sepenuhnya. Selain itu, sebuah istana di Gaziantep dan sebuah kubu di Aleppo merupakan antara tapak bersejarah paling berharga di rantau itu ranak menyembah bumi. Seni Bina Islam Turki turut berdepan perubahan drastik akibat gempa termasuk masjid. Kita kembali lagi. Pertumbuhan ekonomi setahun penuh 2022 diunjur berada pada 8.5% hingga 9% dengan pengembangan keluaran dalam negara kasar KDNK suku keempat dijangka lebih sederhana berlega sekitar 6% hingga 8%. Penganalisis ekonomi UniKL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata pertumbuhan suku keempat itu lebih sederhana berbanding suku ketiga 2022 kerana asas perbandingan yang lebih tinggi. Menurut data Jabatan Standard Malaysia JSM, jumlah perdagangan, ekspor dan import bagi suku keempat 2022 mencatatkan peningkatan berbanding suku sama 2021 di mana ekspor melonjak sebanyak 11.8% kepada 393.1 bilion ringgit dan import berkembang sebanyak 18.7%.
Bank Negara Malaysia BNM sebelum ini mengunjurkan ekonomi negara berkembang pada kadar 6.5 hingga 7% pada 2022, manakala Bank Dunia pula menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun bagi Malaysia kepada 6.4% pada September 2022. Sektor pembinaan bagi suku keempat 2022 terus mencatatkan prestasi yang memberangsangkan dengan nilai kerja pembinaan meningkat sebanyak 15.7% kepada 32 bilion ringgit. Sektor berkenaan mencatatkan pemulihan 8.8% bagi tahun 2022 selepas 2 tahun berada dalam trend menurun. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata nilai kerja pembinaan terus meningkat sebanyak 5.7% pada suku keempat selepas berkembang kukuh pada suku sebelumnya. Jelas beliau lagi, momentum pertumbuhan pada suku tersebut didorong pertumbuhan 2 digit dalam subsektor kejuruteraan awam sebanyak 20.8%, bangunan bukan kediaman dan aktiviti pertukangan khas. Berita sukan. Penjaga gol kelab bola sepak Turki Ahmet Eyüp Turkaslan meninggal dunia susulan gempa bumi kuat yang melanda negara itu bermula Isnin lepas. Kematian Turkaslan disahkan oleh kelabnya Yeni Malatyaspor dalam satu hantaran di laman Twitter kemarin. Dalam hantaran sama, kelab bola sepak berkenaan memberitahu bahawa penjaga gol berkenaan tertimbus dalam satu runtuhan. Turkaslan yang berusia 28 tahun bermain sebanyak 6 kali untuk kelab Division 2 Turki selepas bersama kelab berkenaan pada 2021. Pemain hoki negara Hanis Nadiah On digantung daripada mewakili skuad negara susulan komennya yang didapati berbau perkauman di media sosial miliknya pada 28 Januari lalu. Unit Komunikasi Korporat Kementerian Belia dan Sukan berkata tindakan Hanis Nadiah itu merosakkan imej pasukan dan Konfederasi Hoki Malaysia KHM sekaligus melanggar kod etika badan berkenaan. Tindakan yang bertentangan dengan undang-undangan itu berlaku selepas Hanis menulis komen berbau perkauman di sebuah konsert artis dan komposer terkenal India A.R. Rahman. Pengantungan Hanis itu dibuat selepas mesyuarat jawatan kuasa siasatan Majlis Sukan Malaysia MSN dan KHM 2 hari lalu. Isu berkenaan turut mendapat perhatian pengerusi jawatan kuasa portfolio belia dan sukan Ahli Dewan Rakyat Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syari yang menganggap tindakan itu sangat keras dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Hanis. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 10 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umairah Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.